Assalamualaikum, selamat pagi. Cikgu teruskan lagi dengan pelajaran kita yang ketiga, membanding dan menyusun nombor. 3 objektif yang perlu kamu kuasai pada pagi ini ialah yang pertama, membanding nilai antara dua nombor. Yang kedua, kamu boleh susun nombor, tertib menaik dan juga tertib menurun. Dan yang ketiga, melengkapkan pola nombor dalam susunan menaik dan juga susunan menurun. Okey, bagaimana nak membanding nilai antara dua nombor? Bagi membanding nilai antara dua nombor, kita gunakan perkataan lebih besar dan juga lebih kecil. Perkataan lain bagi lebih besar, kita boleh gunakan perkataan banyak. Okey, banyak. Manakala perkataan lain bagi lebih kecil, kita boleh guna perkataan kurang. Okey, kurang. Bagi membanding dua nombor, contohnya kita ada di sini robot dan rumah. Jadi kita perlu susun nombor itu mengikut kedudukan nilai tempatnya. Okey, katakan kita nak banding dua nombor kat sini. Langkah pertama, kamu perlu bandingkan pada nilai rumah yang paling besar. Okey, jadi nombor ni ada berapa digit? 6 digit. Jadi kita kena bandingkan nombor di rumah yang paling besar, iaitu di sini ratus ribu. Bila kita banding dua nombor ni, kita dapat okey, digit di rumah ratus ribu ialah 1 dan bagi rumah juga ialah 1. Jadi sama. Kita tak boleh tahu macam mana. Kita tak tahu lagi mana yang lebih besar. Sebab dua-duanya 1 kan? Okey, bila macam tu, kamu kena tengok rumah kedua paling besar kat sini, rumah 10,000. Jadi di rumah 10,000 kita ada 10,000 di sini dan 20,000 di sini. Jadi kat sini kita boleh tahu mana yang lebih besar. Okey, yang lebih besar ialah 20,000. Jadi automatically kita tahu nilai rumah ni, nilai nombor di rumah adalah lebih besar daripada nilai nombor pada robot. Jadi kita boleh tuliskan di sini dengan perkataan okey, 120,290 okey, lebih besar daripada 118,200. Okey, dan 118,200 lebih kecil daripada 120,290. Okey, faham Baik. Kita juga boleh gunakan okey, simbol simbol lebih besar dan lebih kecil. Okey, cikgu nak tunjukkan kamu macam mana kita nak gunakan simbol lebih besar dan lebih kecil ni. Okey, senang saja. Kamu boleh gunakan simbol lebih besar macam ni. Okey, lebih besar. Okey, yang tenganga ni, kita letakkan nombor yang lebih besar. Yang tadi tu, kita contoh tadi 120,290 lebih besar daripada 118,200. Okey, maksudnya yang tenganga ni letakkan nombor yang lebih besar kat sini. Yang ini kuncup ni, kita letak nombor yang lebih kecil. Okey. Kalau kita nak guna macam ni pula, macam mana? Okey, macam ni lebih kecil. Jadi nombor yang kuncup ni dekat sebelah depan. 118,200 lebih kecil daripada 120,290. Okey. Okey, itu lebih besar dan lebih kecil. Baik, kita teruskan lagi. Kita dah tahu macam mana nak banding tadi kan? Okey, banding nilai antara dua nombor. Okey, objektif kita yang kedua tadi. Okey, kita nak menyusun nombor. Okey, dalam tertib menaik dan juga tertib menurun kan? Okey, macam mana kita nak susun kalau kita ada beberapa jujukan nombor? Okey, contoh kat sini kita ada 4 nombor. Okey, mana dia 4 nombor ni? Nombor yang pertama
118,200. Nombor kedua 120,290. Nombor ketiga 320,915. Dan nombor yang keempat 98,050. Okey, kita ada 4 nombor. Macam mana kita nak tengok nombor itu nak susun dalam tertib menaik dan juga tertib menurun. Jadi sama juga caranya, kena bandingkan keempat-empat nombor tu, susun semuanya dalam nilai rumah ataupun nilai tempat yang sama. Okey, kita ada kat sini. Okey, contohnya, okey, kita ada 4 ni, kita susun macam ni. Kita susun 4-4 ni macam ni. Okey, kita tengok, kita banding mesti di rumah yang paling besar. Kat sini ada rumah RM100,000 kan? Okey, jadi kita banding. Okey, kita dapat RM100,000. Rumah pun RM100,000. Bangunan RM300,000. Tapi dan kereta tak ada nilai di sini. Jadi kat sini kita boleh tahu kan yang mana satu yang paling besar kat sini. Okey, kita dapat angka 3. Jadi kita terus label lah. Oh, ini nombor yang paling besar. Okey, sorry sekejap. Okey, sekejap. Conteng kat sini pula. Okey, yang ni nombor 1. Okey, kita nak cari pula nombor yang kedua paling besar. Tapi kat sini kita dapat dua-dua tu angkanya 1. Jadi kita kena bandingkan pada nilai tempat yang kedua paling besar iaitu RM10,000. Jadi yang ni tadi kita dah selesai. Okey, kita boleh tandakan lah. Selesai dah. Jadi kita tak perlu banding lagi. Tapi kita tengok kat sini. Okey, 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, 1 dan 2. Jadi mana yang lebih besar kat sini? Kita dapat di angka 2. Jadi ini yang kedua paling besar. Dan yang ketiga, yang ini. Dan yang keempat di sini. Sebab ini cuma ada 5 digit nombor. Jadi dia automatically memang paling kecil. Jadi bila kita nak susun, kita dah tahu macam ni. Kita ada jujukan nombor tu. Kita dah labelkan 1, 2, 3 dan 4. Jadi bila tertib menaik, mesti kita susun daripada nombor kecil ke besar. Okey, macam naik tangga. Macam naik tangga. Jadi kita perlu mula daripada angka yang paling kecil. Kat sini angka paling kecil kita ialah 98,050. Diikuti dengan yang kedua besar. Okey, yang kedua kecil 118,200. Okey, kemudian kita ada 120,290 dan yang paling besar 320,915. Okey, kalau tadi kita dah selesai dengan tertib menaik, okey, tertib menurun terbalik pula. Okey, tertib menurun terbalik pula macam turun tangga mesti daripada besar ke kecil. Jadi kita susunlah terbalik pula daripada paling besar tadi. Kita ada 320,000. Okey, 320,915. Okey, kemudian diikuti 120,290, 118,200 dan yang paling kecil 98,050. Okey, selesai. Okey, selesai. Tanya macam mana nak banding nilai antara dua nombor dan macam mana nak susun nombor dalam tertib menaik dan juga tertib menurun. Baik, cikgu teruskan lagi. Okey, contoh yang seterusnya ni. Okey, kat sini kita ada dua nombor. Okey, mana yang lebih besar kat sini? Okey, kita boleh tengok kat sini. Okey, ni 5 pada rumah RM100,000 sama. Dua-dua 5. RM500,000. Jadi kita kena banding pada rumah RM10,000 pula. Okey, sama lagi. Okey, bila sama lagi kita teruskan pada rumah yang ketiga iaitu rumah ribu pula. So kita jumpa perbandingan itu di rumah ribu. Di rumah ribu kita tahu 6,000 lebih besar daripada 4,000. Jadi nombor yang paling besar ialah yang lebih besar ialah 536,502 dan nombor yang lebih kecil ialah 534,272. Okey, jadi nanti kamu susun pula. Macam mana nak susun? Okey,
kita ada 4 nombor pula. 4 nombor kat sini. Okey, ada 4 nombor kat sini. Cuba kamu nanti susun kat sini. Okey, macam mana kita nak susun dalam tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan contohnya. Okey, next. Kita pergi pada objektif kita yang terakhir iaitu melengkapkan pola nombor. Okey, apa itu pola nombor? Pola nombor ialah suatu jujukan nombor. Contoh kat sini kita nak kena lengkapkan 5 nombor ini. Okey, kita ada nombor yang pertama 600,128. Pola ni kita dah susun di dalam tertib menaik. Okey, tertib menaik. Okey, menaik. Okey, jadi nombor yang pertama kita ada yang nombor paling kecil kat sini 600,128 dan yang paling besar di sini kita ada 600,137. Okey, antara nombor ni kita ada 600,131 dan kita ada 600,134. Jadi dia tanya apakah nilai T yang mungkin di sini. Okey, ini ialah nilai T. Jadi bila kamu tengok nombor ni dia adalah dalam susunan apa nanti tadi? Susunan menaik. Kamu tengok sini 128. Kita jumpa kat sini 128, 131, 134, 137. Jadi apa nombor-nombor yang mungkin bagi T? Okey, kita boleh tengoklah. Oh, nombor ni 131. Nombor ni 134. Jadi mungkin nombor yang mungkin bagi T ialah apa? 100, 600,132 dan juga atau 600,133. Jadi nombor yang mungkin bagi T ialah antara dua nombor itu. Jadi kamu boleh senaraikanlah nombor itu di sini. Okey, bagi melengkapkan pola suatu nombor, kamu kena tentukan sama ada pola itu adalah dalam tertib menaik ataupun menurun dulu. Lepas tu, kamu bina garis nombor. Letakkan nombor-nombor tu di tempatnya. Kemudian kamu cari nilai yang mungkin bagi nombor yang hendak dicari. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Good luck.